Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam sejahtera kepada anda semua calon SPM 2021. Okey, walaupun anda exam 2021 tapi anda adalah calon SPM 2020. Baik, pada malam ini kita akan berkongsikan dengan anda topik yang sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Kerana topik ini selalu keluar dalam SPM. Dia tak pernah miss. Setakat ni tak pernah miss, iaitu topik garis lurus. Garis lurus ni membawa markah 5 atau 6 markah, biasanya 5 markah lah. Okey, dan sering kali soalan ini ditanya dalam bentuk yang direct, tetapi dalam setahun dua ini nampaknya sudah berubah, di mana pattern soalan garis lurus kini lebih kepada soalan kebat. Tetapi basic itu harus anda kuasai terlebih dahulu sebelum anda menghadapi soalan yang berbentuk soalan kebat. Okey. Baik, untuk pada malam ini kita akan menyentuh dua soalan yang saya ambil daripada kertas percubaan SPM 2018. Okey, walaupun dah 2 tahun tapi arah soalan tu arah kebat. Kita akan tengok sejauh mana anda boleh memahami konsep garis lurus dan diterjemahkan dengan baik sekali untuk mendapatkan markah penuh. Okey, dalam SPM kertas 2 khususnya bagi topik garis lurus ini. Okey. Ramai orang kata topik ini adalah topik yang killer, yang susah. Okey, sebab dia susah sebab dia pelbagai rajah. Okey, ada kadang rajah tu dia tegak, dia bercantum, dia tak bercantum sebagainya, kan? Jadi sangat orang kata kita tak boleh nak jangka lah. Tapi sekurang-kurangnya kita kena faham dulu konsep bagaimana nak menjawab tentang dia ada bahagian penting lah tentang apa, kecerunan, pintasan, persamaan garis lurus. Okey, yang tu kena faham dulu kalau kita boleh orang kata explore lebih banyak lagi soalan tentang soalan kebat, khususnya bagi topik ini. Baik, kita bagi soalan yang pertama. Kalau anda semua dah bersedia, sekejap Okey, so untuk malam ni kita akan bincang tentang garis lurus. Jadi pada sesi berikutnya, iaitu pada minggu hadapan, kita akan bincangkan tentang topik perimeter dan luas bulatan dan juga penjelmaan 3. Jadi siapa-siapa mana-mana pelajar yang dah download bahan, okey, anda boleh jawab dulu topik yang berikutnya. Tunggu sehingga bengkel kita pada minggu hadapan, hari Rabu, waktu yang sama, insyaAllah kita akan bincangkan dengan topik yang seterusnya. Okey, baik, kita bagi soalan yang pertama. Kita tak payah lama-lama simple je. Santai-santai, simple, happy je. Okey, baik, soalan yang pertama. Ini adalah contoh soalan kebat. Okey, dia tak bagi direct, dia bagi dalam bentuk situasi. Situasi dia adalah rajah 6 menunjukkan segitiga sama kaki. Sama kaki ABE dan segi 4 selari BCDE dilukis pada satu satah chartes yang mewakili bentuk bumbung gazebo milik Cikgu Fadi. Sebelum kita jawab lebih mendalam, kita kena faham dulu. Kita kena ingat balik segitiga sama kaki ni macam mana. Okey, segitiga sama kaki. Okey, diberi segitiga, ada dua segitiga kat sini. Okey, satu saya buat macam ni, satu lagi saya buat macam ni. Yang ni saya labelkan sebagai A, yang ni sebagai B. Antara A dengan B, yang manakah segitiga sama kaki? A atau B? A. A. Ustaz. Baik, betul jawapan dia A. Jawapan dia A. Segitiga sama kaki yang macam A tu. Tapi yang B adalah segitiga dipanggil segitiga sama sisi. Okey, boleh Bezanya adalah kalau segitiga sama kaki ini macam ni, okey, sudut yang dekat sini dengan yang sini adalah sama. Kalau sini 40, sini pun 40. Tetapi bagi segitiga yang sama kaki macam ni, sudut dia memang automatik 60. Sini 60, sini 60, sini 60. Itu beza antara segitiga sama kaki dengan segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, semua sisi adalah sama panjang, dan bila sama panjang dia akan menghasilkan sudut yang sama, iaitu sudut 60. Sebab dalam setiap segitiga
jumlah hasil pedalaman dia, sudut pedalaman dia dalam segitiga ni adalah 180. Okey sekadar selingan lah untuk kita ingat balik lah, recall balik. Kita mungkin lupa kan, sebab setiap clue dalam soalan penting untuk kita jawab soalan seterusnya. Okey. Sekarang ni yang ni saya tanya gazebo. Gazebo tahu tak gazebo? Yang problem adalah bila soalan kebat dia bagi situasi yang kadang-kadang pelajar pun tak tahu benda tu. Contohnya macam gazebo ni lah. Mungkin ada pelajar yang tak tahu gazebo tu benda apa. Biskut ke, kemah ke, macam mana kan? Okey. Jadi penting untuk anda juga tambah pengetahuan, tengok macam mana bentuk gazebo tu. Bagi siapa rumah yang ada gazebo, untunglah dah ada kan. Bagi yang tak ada kena search lah, kena cari. Gazebo tu macam pondok moden sekarang ni kan. Ada yang dia buat dalam bentuk tradisional kan. Gazebo ni biasanya diletakkan di halaman rumah. Bagi siapa yang ada halaman yang besar, dia beli gazebo tu, letakkan di halaman rumah lah, seakan-akan pondok ataupun pangkin kita panggil. Okey, jadi sekarang tips yang pertama adalah kita dah faham dia punya situasi soalan. Yang kedua adalah semua maklumat yang dibagi, semua ni panjang ke yang berkenaan dengan dalam soalan tu, kita harus salin balik dan lukis pada rajah. Okey, baik. Sekarang ni bila saya highlightkan, awak tanda ataupun anda tanda pada rajah. Sekarang ni tandakan dulu AE 130. Mana AE 130? Tandakan tu dulu. Okey, tandakan juga OB 50. Okey, tandakan juga BC 100. 3 maklumat penting ni jangan dibiarkan berlalu dalam soalan. Kita harus tulis di dalam rajah. Okey, cuba buat. AE 130, jadi sinilah. Kemudian kita ada OB 50. Okey. Kalau OB 50, maknanya OA pun 50 lah. Okey, sebab dia sama kan? Sama panjang. Jadi kalau OB 50, OA pun 50. Apa lagi tadi? BC 100. Okey, BC 100. So macam ni yang sepatutnya anda buat sebelum kita mula menjawab. Semua maklumat yang dibagi, semua ukuran yang dibagi tu tulis ataupun salin balik ke dalam rajah. Dan kalau ada maklumat yang sama, kita boleh duplicate lah. Contohnya kalau macam tadi yang 50 ni, yang ni kan sama, yang ni kita boleh terus tulis 50 sebab dia sama panjang kan. Okey. Okey, sekarang kita pergi seterusnya. Okey. Ni pun 130 Apa lagi? Yang ni pun 130. Sebab dia sama kan? Okey, baik. Soalan yang pertama. Hitung kecerunan satah bumbung ABCD. Okey, ABCD yang segi empat ni. Okey, yang ni segi empat tu kita nak kira kecerunan. Okey. Dekat sini, yang menariknya saya nak ambil perhatian anda adalah jangan keliru dengan 130 ini. 130 itu bukan kecerunan. Itu adalah panjang garis E ke B ataupun D ke C, panjang-panjang. Okey, bukan kecerunan. Kecerunan adalah formula yang kita dah belajar kat sekolah. Sekejap saya padam belajar ni dulu. Kecerunan kita dah belajar kat sekolah kan. M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Okey. Apabila dua titik itu dibagi, kita boleh cari kecerunan dia. Betapa curamnya garisan itu. Tetapi 130 di rajah itu bukan kecerunan. 130 adalah panjang ukuran garis E ke B ataupun panjang kayu E ke B itulah. Okey jadi harap tak keliru yang itu. Okey, baik. Sekarang dikata cari kecerunan. Bila kecerunan, kita ada dua formula yang biasa. Tapi yang biasa kita gunakan adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey. Sekarang bila nak guna formula itu, kita perlukan ada dua titik. Sekejap sekejap. Okey, kita perlukan dua titik kan. Kalau kita nak gunakan formula ni, M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Kalau guna formula ni, kita perlukan dua titik. Contohnya macam ni. Titik A 1 2 kan, B 2 4. Dua titik. Bila dua titik baru kita boleh guna formula ni. Okey, tetapi di rajah sekarang ni
Ada tak titik tu? Sekarang kita, ini kat sini kebat dia tu. Kita harus faham situasi dan kita akan cuba cari koordinat titik itu. Dan kita bila dah jumpa dua titik tu, baru kita boleh ganti dalam kita punya formula kecurunan. Baik. Sekarang, oleh kerana dia nak B, C, D, E, saya fokuskan pada garis E dulu. Yang ni sebab DC samalah, kita buat satu je lah. Kalau bila kita cari kecurunan EB, bermakna kita sedang mencari juga kecurunan bagi DC. Okey, jadi kita pilih satu garisan saja. Okey, sekarang titik DB ni kita dah tahu ataupun tidak? Boleh tahu tak? Dah tahu. Dah tahu kan? Okey, berapa, siapa yang tahu? 50 kosong. Titik 50 kosong. Baik, titik DB ni kita dah tahu kerana panjang daripada kosong sini ke sini adalah 50 cm. Ini bermakna dekat B sini nilai X tu, dekat B dekat B sini nilai X adalah 50 cm. Bukan cm, maksudnya 50 lah. Okey, contohnya macam inilah, ringkas. Ni 10, ni 20 sampai 50. Maknanya dekat B tu nilai X ni adalah 50. Okey. Sekarang apa koordinat dekat B tu? 50 kosong. 50 kosong. Okey. Sekali lagi cara baca koordinat macam ni, koordinat kita masih baca X dulu, kita masih baca X terlebih dahulu baru Y. Sekarang 50 ni dia parking dekat paksi X. Ini bermakna X dah 50. Jadi Y adalah kosong. Boleh? Kalau nilai itu dia parking betul-betul atas paksi Y, jadi Y lah ada nilai tu, X pula kosong. Yang tu kena faham benda ni. Yang ni kena betul-betul kuasai. Jadi oleh kerana 50 itu berada di paksi X, okey, maka X tu milik 50 ataupun 50 tu milik X dan Y adalah kosong. Kerana paras ini Y ketika ini Y kosong. Okey, Y kosong. Ada tak buat di sini? Macam ni. Y itu kosong kalau ada paras itu Y itu kosong. Okey. Titik yang kedua sekarang cari. Titik yang kedua adalah di sinilah E ni. E ni. Boleh cari tak? Boleh Ustaz. Okey, sekarang baik, kita guna teorem Pythagoras kan. Perhatikan dekat sini ada sebuah segitiga. Kan, segitiga macam ni. Okey. Kita nak cari tinggi yang ini bukan 130. 130 tu adalah condong, dia tak boleh kira sebagai tinggi. Ingat garis condong bukan tinggi. Tinggi yang ini, ni tinggi. Ni tinggi. Okey. Jadi kita kena gunakan teorem Pythagoras. Setiap segitiga yang bersudut tegak, apabila dua nilai dia bagi. Contohnya sini 130, sini 50. Jadi sisi yang satu lagi kita boleh cari gunakan teorem Pythagoras. Okey. Jadi kita pergi seterusnya. Kalau teorem Pythagoras, okey. So tinggi kita nak cari tinggi EO ni. Kenapa nak cari tinggi EO ni, yang ni? Sebab kita nak tahu berapakah nilai dekat E tu. Okey? Sebab bila dapat tinggi EO tu bermakna dapatlah dia punya paras maksimum di titik E tu. Okey, sekarang menggunakan teorem Pythagoras, kenapa saya guna tolak? Kenapa saya guna tolak? Sebab dia dah bagi dia bukan hypotenuse. Ya. Sebab dia dah bagi hypotenuse. Sebab kita guna tolak ialah kita nak cari sisi yang bukan hypotenuse. Kalau dalam sebuah segitiga, yang ni adalah hypotenuse sebab dia bertentangan dengan sudut sama darjah dan dia adalah yang paling panjang. Okey, kalau nak cari hypotenuse baru tambah. Kalau nak cari sisi yang bukan hypotenuse, kena tolak. Tapi tolak mesti tolak nilai besar, tolak nilai kecil. Jangan kecil tolak besar. Memang tak dapat. Mesti besar tolak kecil. Okey? So sekarang dah kira So jawapan kita adalah boleh. EO adalah 120. Dapat tak? Dapat Ustaz. Okey Jadi dekat sini kita akan dapat nilai dia 120. Bermakna paras E sini nilai dia 120. Daripada bawah ni kosong sampai atas ni 20.
tinggi ni, EO ni tinggi dia 120 cm. Ini bermakna titik di E tu adalah 120. Okey, tetapi sekali lagi faham konsep X, Y. Sekarang 120 tu milik siapa? Milik X ke milik Y? Milik Y. Ya, sebab Sebab dia berada di paksi Y. sebab 120 ni berada ataupun parking dekat paksi Y. Maka automatiklah 120 tu milik Y. Dan X akan jadi kosong. Boleh Itu je, mudah. Kan? Tak Boleh, susah pun. Ustaz. Baik. Kita dah dapat EO tu 120. Dan kita punya koordinat adalah 0, 120. Okey. Jadi, inilah titik yang kita dah dapat. Okey. Titik E 50, titik B 50, titik E 0, 120. Okey. Yang ni satu lagi pelajar yang selalu tiba-tiba dia stuck. Okey. Tak tahu, saya pun tak faham kenapa dia boleh salah. Barangkali kemungkinan besar yang dia salah adalah dia tidak melabelkan X1, Y1, X2, Y2. Menyebabkan dia tersalah ambil nilai. Walaupun kita buat kalau ikutkan sebenarnya terbalik sama je. Tetapi saya bimbang ada kesilapan. Dia terambil nilai X tu jadikan Y. Yang tu jadi masalah. Jadi nasihat saya adalah dapat titik terus labelkan sebagai X1, Y1, X2, Y2. Okey? Boleh? Bila kita dah dapat dua titik ni, boleh tak guna-guna formula tadi? Formula kecunan. Tentulah boleh kan? Jadi kita gunakan formula kita apa? M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Gantikan nilai. Okey, bila gantikan nilai, kita masukkanlah 120 tolak 0 per 0 tolak 50. So, jawapan kita adalah kita pemudahkan. M sama dengan negatif 12 per 5. Boleh? Dapat? Dapat Ustaz, dapat. Okey. Baik, soalan tambahan saya. Logik tak M ni negatif? Logik Ustaz. Sebab? Dia condong ke kanan. Dia condong. Jadi kalau condong negatif. Kalau condong macam ni. Okey, baik. Kalau setiap garis lurus, kalau dia condong arah macam ni, kecerunan dia adalah positif. Kalau dia condong arah macam ni, dia punya kecerunan adalah negatif. Jadi EB tadi ni, dia condong arah tepi kan? Sini kan, sebelah kiri. Jadi logiknya negatif lah. Logiknya kita punya nilai M adalah negatif. Sebab itu kita akan dapat nilai M kita negatif. Boleh? Jadi itu penting. Ini antara skill ataupun tips yang awak kena ingat. Kalau kita buat nilai cari jawapan, tiba-tiba M tu kita dapat nilai, tak sama dengan logiknya dalam rajah. Kita kena cek balik. Mungkin kita salah ambil nilai atau sebagainya. Okey? Macam ni logik lah. Sebab EB tu memang condong arah situ. Kan? Arah ke kiri. Maka jawapan kita mesti negatif. Barulah hati kita kena lega dan kita boleh terus jawab soalan seterusnya. Jelas Okey, baik. Baru markah ni. Sekejap. Markah. Nak cek keturunan je kan? Soalan tentang keturunan saja. Jadi markah dia satu untuk jalan kerja untuk teorem Pythagoras tu. Jadikan tulis kena tulis. Jangan tak tulis. Ada pelajar dia tak tulis, dia kira tempat lain ataupun dia kira shortcut guna kalkulator, dapat jawapan terus. Okey, sebab itu harus ditunjukkan jalan kira macam mana dapatkan 120 tu. Tulis Markah kedua adalah berapa markah ni? 2 markah, 3 markah? 3 markah Okey, tu menggantikan nilai M, masukkan nilai F dan Y. 3 markah So markah ketiga adalah nilai M, negatif 12 per 5. Negatif 12 per 5. Ataupun sekarang ni boleh buat dalam bentuk perpuluhan, jawapan perpuluhan. Okey, tetapi sebaik-baiknya saya cadangkan, saya sarankan anda menggunakan perpuluhan. Okey, sebab kadang bila perpuluhan pula saya cadangkan gunakan pecahan. Salah okey, gunakan pecahan lebih baik. Sebab kalau guna perpuluhan, kadang-kadang nombor tu panjang sangat, anda pun tak reti nak bundakan. Jadi masalah ni. Okey, tak apalah, kita buat dalam bentuk pecahan. Okey?
Baik, kita pergi soalan B. Boleh soalan B. Okey, baik. Soalan B kita akan cari persamaan garis lurus. Persamaan. Okey Bila persamaan, ada 3 benda kerja penting yang kita harus ingat dekat sini. Pertama ialah kita kena tahu nilai M. Nilai M kena tahu. Lepas tu nilai pintasan Y, nilai C. Lepas tu kita kena buat persamaan baru. Cukup 3 benda ni, anda dah boleh dapat full mark, insya-Allah. Rajah yang sama dengan ukuran yang sama. Sepatutnya tak mendatangkan masalah. Sebab nilai M kita dah dapat dekat soalan A, bermakna kita bawa M tu dekat soalan B. Step pertama adalah cari nilai M, kecerunan kita. Okey M tadi kita dah dapat kan? Tahu tak perlu kira semula. Tak perlu tulis semula ataupun kira semula sebab kita dah dapat persamaan tu. Okey. Kenapa saya kata tak perlu tulis semula? Sebab soalan tanya tentang kayu alang. Kayu alang, tahu tak kayu alang? Kayu ni macam macam mana kan? Kayu palang kan? Nak pasang tiang semua tu kayu lah. Kayu alang tu daripada C ke D ni. Ni. Kayu tu. Tu kayu lah maksudnya. Okey. Nak cari persamaan garis lurus tu. Okey. Sekarang pertama ialah tahu nilai M dulu. Nilai M adalah negatif 12/2, negatif 12/5. Okey. Kenapa kita gunakan nilai M yang ini? Bukan ke M yang ini adalah milik E ke B? Ada siapa boleh jawab? Lari, Ustaz. Sebab? Lari. Apa Sebab lari? Selari. Okey, selari jawapan dia. Okey, sebab walaupun soalan tanya pasal dia C ke D, tetapi kita pakai M ni, yang M ni milik E ke B tadi. Kita boleh guna M yang sama sebab satu je, kerana dia adalah selari. Yang ni. Garis yang ini sama apa orang kata sama arah dia dengan garis DC. EB dengan DC sama. Dipanggil selari lah. Bila selari, maka M tu boleh kita gunakan. Kita boleh pinjam M dia lah. Okey? Baik, seterusnya step yang kedua, cari nilai C. Nilai C. Okey? Nak cari nilai C ni, jangan pening kepala. Kita fokus pada formula yang kita biasa buat je, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Itu je. Okey? Tak ada persamaan lain pun. Y MX tambah C. Ni dah biasa guna dah. Di mana dekat sini anda harus ambil nilai M tadi ni, masukkan dekat M sini. Okey. Itu nilai M Sekarang yang kedua adalah anda kena tahu nilai. Satu titik pun jadilah. Satu titik untuk kita gantikan X dan Y. Ni. X dengan Y ni harus diganti. Nak ganti mana? Cari titik lah. Titik dia yang mana? Titik dia yang ada kaitan dengan C dan D. Okey Cuba dalam ni Ramai yang tak tahu ni ambil nilai. Kadang ramai tak tahu ambil nilai X, Y kat mana. Nak ambil X, Y tu tak kisahlah soalan ni ke soalan yang akan datang, mana-mana soalan pun, nak cari nilai X dan Y, nak cari X dan Y, ialah cari nilai titik itu di garisan yang di-highlightkan oleh soalan. Contohnya macam ni. Kan? Soalan highlight C dengan D. Jadi kita fokus pada titik D dengan D lah. D dengan C. Jangan cari tempat lain. Okey. Dekat D ada titik tak? Tak ada titik. Tak dapat nak bantulah. Jadi kita kena tengok titik C. Titik C ada nilai? Ada nilai. Jadi menggunakan kemahiran kita, cuba tengok nilai C ni kat mana, berapa ni nilai C ni? 150. Sini OB 50, BC 100. Jadi panjang sini dari O ke C adalah 150. Ini bermakna titik di C ini adalah 150. Okey? So apakah koordinat dia situ? 150 kosong. 150 untuk X dan kosong untuk Y. Boleh? Sebab 150 tu berdiri di atas paksi X. Jadi dia milik X. Sebab tu kita tulis kat X tu. Okey, jadi Y kosong lah. Okey. Sekarang dah ada titik, dah ada M. Kita ganti sajalah nilai tu. Kita gantikan nilai. Okey? Macam tu. Boleh? Y kosong ni
Y ni kosong kan? Y ni kosong. Kan dia kat sini. Bawah Y ni kosong. Okey? X kita pula ni 150. Gantikan dia 150. Okey? Ini Y, ini X. Boleh? Sekarang dekat sini ada pelajar yang masih tak dapat nak settlekan benda ni. Tapi yang macam ni senang lah sebab bawah tu CP5. Macam ni kan. Pertarungan di antara 5 dengan 150 senang sebab dia melibatkan CV5. Ada CV yang tak sama. Yang tu pelajar ada, kata-kata pelajar ni yang tak tahu. Dia confused. Okey? Jadi boleh tak buat tu? Potong kan? Okey, potong ni lah cuba potong, selesaikan. Berapa dapat? Negatif 360. 260. Dapat juga Negatif. C 360. C sama dengan Positif ke negatif? 360. Positif. 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 Kan? Sebab dekat sini Negatif. kita akan dapat negatif 360 tambah C. Kita nak cari C, kita kena pindahkan 360 tu ke kiri. Jadi bila pindah ke kiri, simbol dia bertukar jadi positif. C 360. C adalah 360. Jawapan dia positif bukan negatif. Boleh? Okey, bila dah dapat nilai C, langkah terakhir adalah kita buat apa? Buat persamaan baru. BPB. Benda apa BPB ni? Buat persamaan baru. Bagi pelajar yang bukan pelajar agama depan mungkin tak tahu benda ni. Ni kod. Kod untuk kelas 5AB. BPB tu adalah maksudnya buat persamaan baru. Okey? Jadi kita masukkan je lah nilai M. Okey? Nilai M dan nilai C. Yang harus dikekalkan, yang takkan berubah ialah nilai Y. Y dengan X tu jangan ganti nilai. Letakkan huruf. Okey? Y dan letak huruf X. Yang anda akan gantikan dalam persamaan adalah nilai M. Nilai M tadi ni, yang ini nilai M ni yang kita dapat tadi kan. Dan gantikan nilai C yang kita baru saja dapat tadi. Selesai. Full mark. Itu je. Tak susah pun. Okey, boleh? Okey, markah markah. Saya padam ni Markah untuk soalan ni, oleh kerana tadi soalan A dah 3 markah. Soalan ni 2 lah kot. Okey, biasanya 5 je. Okey. Yang ni 1 markah, menggantikan nilai X dan Y 1 markah. Dan markah yang kedua adalah persamaan baru yang awak hasilkan 1 markah. So total adalah 5. 3 markah di soalan A dan 2 markah di soalan B. Total 5 markah. Okey, boleh? Boleh ke semua? Hello? Boleh. Okey. Boleh. Jadi setakat ini apa yang susah kat soalan ni? Cuba bagi tahu. Apa yang susah kat soalan ni? Jadi koordinat Zat. Koordinat. Okey. Lain. Apa yang rasa susah? Kan? Tapi konsep semua sama. Kalau buat di sekolah soalan basic, macam inilah cara kerja kita. Tapi sekarang bila soalan kebat, macam ni juga. Cuma yang jadi penghalang utama menyebabkan kita stuck adalah soalan tu kebat sebab dia bagi dalam bentuk situasi yang sebenar. Walaupun ni bukan raja sebenar gazebo tu, tapi sekurang-kurangnya dia dah bagi kita perangkap kat situ. Perangkapnya adalah paksi. Dia main perangkap paksi. Dekat paksi macam ni kan, dekat E ni, titik E kan, titik B, titik C, menyebabkan kadang-kadang pelajar tiba-tiba stuck. Okey? Mungkin hari ni ramai senang ni, tapi dalam exam tiba-tiba stuck tu, yang tu tak dapat nak dirungkaikan macam mana. Okey? Sebab mungkin kadang-kadang terlalu confident ataupun kadang-kadang kita terlalu pandang. Okey? Ataupun nak cepat, ataupun tiba-tiba excited, ataupun terlalu berdebar pun berjadi juga. Menyebabkan kita pun dah confused. Alamak, dekat B tu titik X ke Y yang 50? Jadi benda ni anda harus banyak buat latihan supaya sentiasa tenang menghadapi soalan terutama di SPM nantilah. Okey. Tips saya adalah sekiranya anda tak nak cuai sebagainya, kena banyak buat latihan dan mengajar ataupun mengajar orang lain, membantu orang lain tentang topik yang awak dah buat ni. Bila awak ajar sekaligus automatik otak akan ingat benda apa yang awak dah ajarkan tu.
Okey, itu sebab pentingnya bila kita dah kuasai, kita jangan simpan sendiri, kita ajar kat orang lain. Okey, insya-Allah kita takkan cuai selepas itu lagi. Okey, baik, kita akan beralih ke soalan yang kedua. Boleh okey, soalan kedua. Baik, darjah 6 menunjukkan bentuk trapezium yang dilukis pada satu satah gratis yang mewakili bentuk sisi tiang gol bola sepak. Dah dia bagi bola sepak dah. Tadi dia bagi gazebo, sekarang dia bagi tiang gol bola sepak. Jadi pelbagai situasi sekarang ni. Kita nak bagi tahu apa keayakan bentuk raja akan keluar dalam SPM. Cikgu tak boleh bagi tahu. Yang cikgu boleh bagi tahu adalah konsep dia. Jadi anda sini kena faham. Mungkin dalam SPM objek lain pula yang akan dia bagi. Okey? Tapi saya harap tiang gol ni semua boleh jumpa lah. Jangan ada cakap tiang gol pun tak kenal. Jadi kita harap benda yang macam ni kita dapat buat dengan baik lah, sebab kita tahu benda tu. Yang saya bimbang adalah dia bagi soalan yang objek tu kita sendiri tak tahu. Okey? Baik, tiang gol. Okey. Trapezium. Okey, yang ni menarik. Trapezium. Tahu tak bentuk trapezium? Tahu bentuk trapezium. Trapezium, ya, macam ni trapezium. Trapezium macam ni. Apa istimewanya trapezium? Apa istimewanya trapezium? Dia ada dua sisi yang selari. Sini satu, sini satu. Okey? Satu pendek, satu panjang. Dan satu lagi, yang ni adalah tinggi dia. Tinggi lah. Okey? Sekarang, maklumat yang dibagi dalam soalan itu harus ditulis semula dalam rajah. Sekarang tulis. Siapa yang tulis ni? Diberi bahawa kecerunan garis lurus dibagi, M dia dah bagi dah. Garis PQ ni ni M dia dah bagi 3. M sama dengan 3. Okey, tulis kat rajah. Okey, yang ni PO 4 kaki, tulis kat rajah. Dan OR 6.3 kaki, tulis kat rajah. Boleh? Tulis, jangan tak tulis. Nampak tu saya tulis. Okey. PO 4 FT tu feet lah, feet kaki 4 kaki. Tinggi RO tu 6.3 lah. Maknanya sini pun sama lah. Sini pun 6.3. Okey. Boleh? Setelah kita dah tuliskan maklumat di rajah, kita akan kalau saya suka bawa tepi ni lah. Jadi ada ruang sini, kita boleh tengok sebelah kanan rajah kita, jalan kerja kita sebelah kiri. Okey, baik. Soalan A dia tanya persamaan. Bila persamaan, apa yang kita perlukan? Y sama dengan MX tambah C. Ya. Bila persamaan, ada 3 benda yang kita harus tahu. M. Nilai M. Nilai C. Nampak? Kamera tak nampak kamera. Okay. Nilai M, nilai C dan B, P, B. Itu 3 benda. Nilai M dulu. Nilai M. Okey, sekarang PQ. Mungkin ada pelajar tak tahu nak cari M kat mana, mana tu. Tengoklah soalan. Soalan bertanya pasal PQ. Garis PQ yang ni. Nilai M. Step pertama, cari nilai M. M3. Betul tak 3? Macam mana saya kata 3? Sebab dia dah bagi tahu dalam soalan. Betul Sebab tadi dia dah bagi. Dia dah bagi. Dah settle satu. Okey, sekarang step yang kedua ialah cari nilai C. C ni apa sebenarnya? C ni apa sebenarnya? Ya, pintasan Y. Pintasan Y. C ni adalah pintasan Y. Pintasan Y. Okey. Ada okey, kejap. Kita pergi terusnya. Y MX tambah C. So, M dah tahu. Titik tahu tak? Nak ganti nilai macam mana ni? Ambil P. Kita nak gantikan M dah tahu dah. M3. Yang ni nilai Y X ni nak ambil mana ni? P. Koordinat. Baik. Sekarang kita refer pada garis PQ kita. Cari titik kat situ. Titik Q ni tahu tak? Tak tahu. Tak ada nilai pun kat situ kan? Boleh? Tak tahu kan? Tak tahu. Tak tahu. Jadi yang kita ada harapan terakhir adalah dekat P lah. P ni harapan kita. Okey? Dekat P tu ada nilai, ada koordinat, betul tak? Ada. Apa koordinat dia? Betul. 40. Negatif 40. Negatif kan? Negatif bukan positif Sebab dia berada di sebelah kiri pasti X. Sini positif,
Sini negatif. Jadi ini 4 kaki kan. 4 feet ni 4 kaki. Maknanya dia jarak dia negatif 4 ke belakang lah. Negatif 4. Jadi negatif 4 milik X, kosong milik Y. Ni X, ni Y. Boleh? Sebab P tu parking di atas paksi X. Maka negatif 4 tu milik X lah. Okey. Dah dapat nilai apa nak kena buat? Ganti dalam persamaan. Okey? Gantikan. Tu XY. Gantikan kosong tu, Y tu kosong. M tu 3. X tu negatif 4. Biasakan diri buat kurungan dekat sini. Negatif. Okey? Walaupun okay, saya rasa tak boleh jadi masalah kalau anda tulis begini. Ni kosong sama dengan 3 macam ni. Macam ni. Dia tak buat kurungan. Kita bimbang tu adalah pemeriksa akan anggap sebagai 3 tolak 4. Beza Kalau macam ni kita buat kurungan maksudnya 3 darab negatif 4. So biasakan jumpa negatif, letakkan kurungan. So nilai C kita adalah berapa? 12. Negatif positif. 12. 12. Okey. Okey, sekarang ni soalan tambahan, nak bagi faham konsep. Dekat mana C12 tu? Kat rajah. Mana yang Dia C12? atas P tu nanti dia akan naik terus sampai 12. Boleh faham tak? Pintasan C. C ni adalah pintasan Y. Jadi tentulah dia akan langgar Y ni. Mana langgar? Tak langgar-langgar pun. Dia akan naik lagi. Okey. Garis PQ ni kalau dipanjangkan lagi, panjang, dia akan bertembung juga dengan paksi Y ni. Atau lagi lah. So bila bertembung tu, dekat bertembung inilah nilai dia 12. Okay. Apa tu? Okey. So bila garisan itu kena je paksi Y, maka dia dipanggil pintasan Y. Ataupun kita panggil dia C lah. Okey. Itu untuk faham konsep lah. Dia kena je. Kalau tak kena, tak boleh dikatakan pintasan. Dia kena baru dipanggil pintasan. Dan pintasan juga bukanlah maksudnya dia kena lukis cross macam ni. Okey? Tak semestinya. Kalau dia lukis sikit je, kena sikit je paksi Y tu, dah kira pintasan lah. Okey? Setiap garisan yang kena punya paksi, walaupun sikit, dikira pintasan. Okey? So, selesai. Kita akan cari step yang ketiga, iaitu BPB. Buat persamaan baru. Apa yang nak dikekalkan? X dengan Y. Tulis balik XY. Ialah kita kan gunakan Y MX tambah C. MX tambah C. Kekalkan Y dengan X, gantikan M, gantikan C. So jawapan kita adalah Y sama dengan 3X tambah 12. Boleh? Okey tak? Boleh. M tu 3, C 12. Soalan tambahan saya. Boleh tak kita kecilkan lagi persamaan itu? Boleh, Ustaz. Boleh? Boleh. Sebab Jadi gandaan 3. sebab dia gandaan 3. Kalau dia tak kecilkan boleh tak? Boleh, Ustaz. Boleh je. Boleh je okey. So tak ada masalah lah. Jadi jawapan kita kalau nak kecilkan, kita kena pastikan sifir yang sama lah macam ni kan. Tambah 12. 3 dengan 12 kan sifir yang sama. Sifir 3 kan. Jadi kita boleh kecilkan dengan bahagi 3 semuanya. Macam ni kita akan jadi X tambah 4. X tambah 4. Tambah. Kan? Okey Tetapi rasanya kita biarkan 3X tambah 12. Kenapa? Sebab nak ada nilai M. Saya lebih prefer anda ambil jawapan 3X tambah 12 berbanding yang ini. Kenapa? Saya salah kecil kan. Nilai M. Baik. Tengok Tengok dia punya logik sini Saya padam balik. Bila kita buat Y sama dengan 3X tambah 12, kita nak kecilkan dia jadi Y sama dengan X tambah 4 sebab kita bahagi 3 bagi 3. Adakah kita perasan bahawa kalau nak bahagi 4, semua kena dibahagi 4, termasuk Y tu. Bila kita nak bahagi 4,
Bagi 3, bagi 4, bagi 3, sorry Bila nak bahagi dengan 3, semua ni bermakna semua ni kena bahagi dengan 3. Bahagi 3. Barulah logiknya kita bahagi 3. Okey? Kalau kita bahagi 3, yang kat sini kita akan dapat X lah. Yang ni 3 dengan 3 potong tinggal X. 2 bagi 3, 4. Habis yang ini jawapan kita akan kekal jadi Y per 3. Dah salah pula kan. Jadi better kita ambil Y sama dengan 3X tambah 12. Itu logiknya. Boleh faham boleh. Baik. Satu markah untuk nilai M 3. Satu markah untuk nilai menggantikan nilai X dan Y tu. Satu markah. Dan markah yang ketiga adalah persamaan yang anda hasilkan, iaitu Y sama dengan 3X tambah 12. Boleh setakat ni? Baik, kita pergi soalan B. Soalan yang terakhir. Okey Jangan risau, drama akan start pukul 10. Kita akan berhenti sebelum pukul 10, insyaAllah. Baik, kita pergi soalan B. Panjang QR. Panjang QR yang ni. Ni panjang QR ni. Okey. Apa langkah pertama nak buat Untuk cari panjang QR ni, apa langkah pertama nak kena buat? Tulis persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey. Lepas tu? Saya gantikan nilai Y. Okey, kita tahu tak titik DR? Tahu. Tak tahu? Tahu. Titik DR adalah 6.3. 6.3. Okey. DR ini adalah 0.3. Kosong 6.3. Okey. Titik DQ tahu tak? Tak. Tak tahu. Okey, so langkah pertama adalah kita ambil balik persamaan PQ. Yang tadi kita dapat jawab di soalan A, kita bawa ke soalan B. Kenapa saya ambil persamaan PQ? Ada kena-mena dengan Ya, betul. Sebab dia ada kena-mena. Garis P ni, PQ ni, dia bertembung dengan QR. Bila bertembung, kita boleh gunalah persamaan tu. Sebab dia ada connection tu. Dia dah berhubung, so kita boleh guna. Okey. So dekat sini, kenapa kita kena gunakan persamaan PQ? Sebab nak cari nilai X di Q tu. Ni. Nilai X ni. Ni nilai X kat bawah ni. Nak tahu berapa nilai dia. Okey. So kita gunakan persamaan PQ. Y sama dengan 3X tambah 12. So seterusnya adalah titik Q. Okey. Oleh kerana di Q ni kita tak tahu nilai dia apa. Nilai X dia. Betul tak? Betul tak kita tak tahu nilai X kat Q ni? Betul. Kan? Dekat Q ni, Q nilai X, nilai Y. Nilai Y kita tahu tak? Nilai Y tahu. Nilai Y sama dengan R ni kan? Paras ni kan? Ni Y dia. Jadi kalau sini 6.3, sini semua 6.3 lah. Bahkan kalau saya panjangkan lagi pun semua 6.3. Jadi ni dekat paras titik Q ni, nilai Y dia adalah 6.3. Sebab berdasarkan inilah. Sama Okey. X tahu tak? Tak. Yang ni X, nilai X kat sini bawah ni. Ni tak tahu kan? Bila tak tahu kita letak nilai X lah. Sebab tak tahu, kita letak X dulu. Boleh? Okey. So sekarang titik Q adalah X 6.3. Okey. Gantikan dalam persamaan Y MX tambah C. Okey, persamaan tadi ni, yang ni kita bawa ke bawah. Kali ni kita gantikan Y dengan 6.3. Gantikan X dengan mana tadi? X dengan X lah. X tak dapat ganti kan? Maknanya X tu kekal lah. Kita gantikan macam ni je lah. Okey. Boleh? Jadi sekarang cuba dapatkan nilai X. Macam mana tu? Apa soalan ni? Ya. Macam mana dapat? Buat 12 dulu. Kita kira jarak dia. Ya tak? Berapa nilai? Macam mana nak buat ni? Ni. 12 buat depan. Awak 12. Siapa yang akan pindah dulu? 12. Okey, 12 pindah dulu. Jadi 6.3 menanti di sebelah kiri. 12 bawa, bila pindah ke sebelah kiri akan ditolak. Tolak 12.
sama dengan 3x. Betul? Okey, Betul. 6.3 tolak 12. 5.7. Negatif 5.7. Negatif 5.7. 5.7 sama dengan 3x. Lepas tu x sama dengan negatif 5.7 bahagi 3. dapat Negatif Negatif 1.9. negatif 1.9. Bermakna dekat titik sini, paras sini, ini adalah negatif 1.9. Boleh negatif 1.9. Okey. Selesai. Jap, cepat dalam jap. Okey. So bila dah dapat titik negatif 1.9 tu, apakah koordinat bagi titik Q? Negatif 1.9. Negatif 1. Jadi titik Q sekarang, nilai X dia adalah negatif 1.9, nilai Y dia 6.3. Boleh? Okey, sekarang dia tak tanya pun kecerunan ataupun apa? Orang kata kecerunan ataupun panjang tu kan. Dia tanya pasal jarak QR tu. Berapa panjang QR? So jawapan kita adalah 1.9. 1.9. 1.9. negatif ke positif? Positif. 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 Okey? Kerja nak jarak. So, Jawapan kita jarak Q ke R itu, kita tahu sini kan, paras sini adalah 1.9, daripada sini ke sini, sekejap. Daripada sini ke sini adalah negatif 1.9. Maksudnya jarak tu lah 1.9, koordinat dia 1.9 negatif. Jadi jarak dia adalah positif. Sebab jarak Jarak tak ada negatif. jarak tak ada negatif. Jarak, berat, masa kan tak ada negatif. Kita ambil yang positif. Sebab itu jawapan kita adalah 1.9 kaki. Positif, bukan negatif. Negatif tu koordinat dekat X tu. Tapi jawapan kita nak jarak kan, nak jarak panjang tu, nak panjang. Jawapan kita adalah positif 1.9 kaki. Boleh faham? Dah habis dah kita punya bengkel. Senang je. Okey, ada nak tanya tak? Setakat ni. dia Ustaz faham. Boleh faham okey, jap. Tengok kali lanjut ni. 38. Pin sekejap. Okey, 38 orang yang ada di sini. Okey. Jadi iaitu sikit sebanyak pendedahan untuk malam ini. Jadi saya harap sekurang-kurangnya dapat membantu anda untuk memahami konsep garis lurus ni dengan baik lagi. Dan cuba lagi buat soalan lain. Cuba cari soalan tambahan dan buat lagi sampai anda mahir, sampai anda dapat keberanian dan keyakinan untuk ada gangguan. Dapat keberanian dan keyakinan untuk menjawab soalan garis lurus. So lepas ni jangan takut dengan topik garis lurus. InsyaAllah anda boleh buat. Okey. Jadi ada apa nak tanya? Tak ada Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Sama ada di Sekolah Menengah Agama Repah ataupun di sekolah lain. Saya tak dapat tahu tadi. Kalau boleh sebelum anda keluar tolong bagi tahu dekat komen anda dari sekolah mana. Saya nak tahu, nak kenal juga ni. Okey, sebab ada nama-nama yang saya tak pecam. Tapi kalau boleh sebelum anda keluar tolong tuliskan nama sekolah anda. Jadi kita boleh tahu anda dari sekolah mana. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. Semoga berjaya dalam SPM. Jumpa lagi kita pada sesi akan datang. Hari Rabu depan insya-Allah dengan topik seterusnya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Selamat malam. See you, Ustaz. Okey, Taha, Tamainda Mukirokan. Taha. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, terima kasih. Syafiq. Terima kasih. Faizul Amri, kalau lama tak nampak pula dia punya tu. Faizul Amri, kalau kecerunan pecahan tak wajar boleh? Tak ada masalah, boleh. Boleh belaka. Terima kasih semua daripada Sekolah Menengah Haji Muhammad Yatim. Daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jelai. Dari Sekolah Menengah Datuk Muhammad Taha. Daripada mana lagi? Sekolah Menengah Agama SMATQ Pulau Besar.
Isno Iman, sekolah agama Repah kat mana jauh ni, sekolah agama Repah ni jauh ni. Mana lagi? Okay, baik. Terima kasih semua. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Jumpa lagi. Ihya Ilman daripada Sekolah Menengah Agama Repah. Oh, jauh ni Semua jauh-jauh Melaka. Okay, jumpa lagi semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.